Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kopi Besian. Selamat Hari Raya Kurban besok. Dan pertama sekali saya nak menyatakan bahawa dalam keadaan ekonomi dan juga masalah COVID yang dihadapi oleh negara yang tidak begitu menentu dan keadaan politik yang juga tidak begitu stabil, maka bila melihat dari semua sudut yang ada, saya sedar dan tahu masalah masyarakat kita di peringkat negara kita di negeri Sabah bukan hanya pengangguran yang mereka perlu hadapi, masalah penyakit COVID juga perlu dihadapi oleh mereka. Dan di samping itu, dalam keadaan ekonomi yang tidak begitu sihat, dalam keadaan COVID yang masih lagi kita hadapi, kita di antara negeri yang telah mengambil langkah-langkah yang proaktif. Alhamdulillah, malam semalam kita ada cuma satu saja yang kes berlaku. Sebelum itu ada 3-4. Namun demikian, kita pun telah mengambil beberapa langkah untuk cuba mengatasi masalah ini. Hari ini kita ada satu. Sebab kita akan melakukan untuk pastikan supaya kita dapat melepasi daripada keadaan yang cukup mencabar. Jadi untuk makluman, saya telah berjumpa dengan rakan-rakan saya yang berhormat, ahli parlimen, ahli adun, dan ada yang tidak dapat hadir hari ini kerana mereka masih berada di Kuala Lumpur, Datuk Mahathir Selangor masih ada di sana. Ada yang adun-adun kita yang balik kampung sepatutnya hari raya besok, tapi keadaan tidak mengizinkan. Namun demikian, saya telah pun bertemu dengan Tuan Yang Utama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar bin Datuk Haji Maihuddin semalam, dan saya telah menyatakan tentang hasrat dan tujuan kita. Semalam saya hantar 29 hari bulan Julai surat daripada saya sendiri selaku Ketua Menteri dan juga pemerintah di Perintah Negeri. Dan setelah melihat, menimbangkan, walaupun saya sedar dan tahu besok itu hari raya, dan politik kita bukan mudah, COVID tidak ada kontak dia, nak menjelajah, berjumpa dengan himpunan ramai-ramai bukan mudah. Kena penyakit ini membolehkan nyawa yang ada. Tapi kita sedar dan tahu ada pihak-pihak yang kita tahu dari Kuala Lumpur yang datang kerap sangat ke negeri Sabah ini, dan tekanan demi tekanan yang mereka lakukan bukan hanya terhadap pimpinan-pimpinan dan semua pihak yang ada. Maka saya telah membuat keputusan untuk memohon kepada Tuan Yang Utama untuk membubarkan dengan undang-undang. Saya datang, saya maklumkan Tun. Lepas itu kita buat persediaan dan hari ini kita telah pun mendapat. Jadi pagi tadi saya pergi istana dan saya dipahamkan diorang juga pergi istana. Tapi diorang pergi istana jam 10, saya jam 8 lebih. Dan saya masih Ketua Menteri. Saya masih Ketua Menteri. Dari segi jumlah pun tidak ada persoalan dia. Tapi yang penting kepada kita, kalau jumlah mereka katakan mereka besar dan banyak sikit daripada kita, tapi kita kena faham dari segi undang-undang, yang ada, I'm still a chief minister. Undang-undang, the chief minister of the day can request for dissolutions of Dewan. And it is under the constitution's state enactment yang ada, TYT mempunyai hak dalam perlembagaan untuk membubarkan ataupun tidak Dewan Undangan Negeri ini. Itu kuasa mutlak kepada Tuan Yang Utama. Sama ada jumlah sana, jumlah sini ada. Jadi saya sedar daripada awal pun saya mempunyai SD 45, tebal SD saya. Tapi ada yang tidak kuat iman, terbeli. dijanji jawatan, jadi ada yang menyatakan bahawa kita ini
ada satu orang YB itu menyatakan bagus kraft tangan orang Sabah ini. Jadi kita ini menjadi kraft tangan sudah, handicraft yang mudah dibeli, yang mudah dijual. Jadi oleh kerana keadaan itu, saya yakin orang Sabah ada maruah. Kita rakyat Sabah kita dapat. Saya tahu dengan tekanan-tekanan yang mereka lakukan, harapan mereka bila mereka tekan kepada saya, kita akan U-turn, kita akan sokong mereka. Tapi kita tahu bahawa nilai-nilai kehidupan, pertama ialah kita perlu pertahankan rakyat Sabah dan negeri Sabah. Ini yang perlu kita pertahankan. Macam mana tekanan berat pun yang kita lalui, in our mind, Sabah, negeri Sabah kita perlu pertahankan. Bukan saya mau pertahankan jawatan saya Ketua Menteri. Itu tidak penting. Apa artinya kalau kita tidak mampu mempertahankan hak orang Sabah dan negeri Sabah? Kita boleh jadi Ketua Menteri, kita boleh jadi Menteri. Tapi keadaan dia tidak akan menentu bagi kita. Masa depan anak-anak kita yang kita perjuangkan selama ini. Ya, banyak yang telah kita lakukan. Ya, banyak yang kita perjuangkan. Saya berusaha, sudah banyak kita jadi, tapi buat kilang masih berjalan lagi. Kilang minyak masalah, kilang itulah kita nak buat. Ya. Tapi berbagai tekanan yang dilakukan kepada kita. Ya. Tapi kita yakin dan sedar bahawa insyaAllah, ya, saya yakin orang Sabah bijak, orang Sabah mempunyai kuasa. Mereka ada kuasa Kuala Lumpur. Tapi jangan lupa, ada kuasa orang Sabah ni yang boleh menentukan siapa kerajaan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, setelah saya meneliti dalam keadaan yang ada pada hari ini, kalau di Kuala Lumpur mereka ada mempunyai cuma 3 saja majoriti. Kan? Simple majority. Ya? Tapi saya nampak terumbang-ambing. Ya? Yang menentukan, sekejap tekan, sekejap sana. Sekejap tangkap, sekejap ini. 2 saja, bukan 3. 2 di sana. Ya? 2 di Kuala Lumpur, majoriti 2 orang. Ya? Ya, tekan sana, tekan sini. Tapi saya tahu, saya boleh pujuk, saya boleh beli, boleh pujuk orang lain. Tapi ini kan nilai yang YB yang kita mau mentadbir negeri Sabah mempunyai nilai sendiri. Tidak ada guna dia. Kita boleh pujuk orang, saya bagi kau jawatan menteri, saya bagi kau ni tempat sini. Tapi apa pengertian dia kepada orang kita, rakyat yang telah meletakkan harapan kepada kita? Dan saya melihat keadaan ini sudah sampai waktu dia untuk kita menyatakan bahawa kita pulangkan kepada rakyat negeri Sabah. Ya. Dan saya keadaan ini cukup saya berharap bertenang semuanya dan kita pastikan supaya kita hadapi cabaran ini, ya, dalam perlembagaan yang ada 60 hari, ya, dissolution yang perlu ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang ada untuk menetapkan waktu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya membuat surat semalam, saya jumpa dengan TYT sebelah malam, surat yang saya buat yang ini, ya. Lepas itu pagi tadi saya juga bertemu dengan tuan yang terutama, dan tuan yang terutama telah pun memperakukan untuk membubar dewan. Apa juga cerita, diorang pergi istana, mau angkat sana, angkat sini, ada jumlah sana, jumlah sini, dewan sudah pun dibubarkan. Dalam perundangan negeri Sabah, perundangan negara kita, walaupun dewan bubar, dalam jangka masa 60 hari, I'm still the caretaker. I'm still... Saya masih lagi jadi Ketua Menteri mentadbir negeri Sabah ini. Ya. Jadi sehingga sampai waktu diumumkan oleh SPR, tarikh dia, waktu dia, baru kita pilih. Ya. Jadi pilihan dia kena tepat. Sama ada pilih Si Musa Aman, sama ada pilih Mukhtar Radin, sama ada pilih Haji Ji, sama ada pilih Hanifah Aman ataupun Datuk Syafiq Abdal.
Terima kasih banyak.